Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amsayna ala fitratil Islam. Berpetang-petang kita berada di atas fitrah Islam. Wa kalimatil ikhlas, kita berada pada kalimah al-ikhlas, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga berada di atas landasan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma ana minal musyrikin. Dan kita juga berada di atas landasan agama yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, dan tidaklah kita termasuk di kalangan orang-orang yang syirik kepadanya. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bertemu dalam siri yang kedua berkaitan dengan sirah nabawiyah. Pada siri yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun sampai di Quba pada hari Isnin 8 Rabiul Awal. Rasulullah tinggal di Quba 4 hari. Hari Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis. Sempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina masjid yang pertama dalam Islam, iaitulah Masjid Quba. La masjidun ussisa ala taqwa, masjid yang pertama sekali diasaskan di atas dasar takwa. Berdasarkan kepada masjid yang pertama ini, maka Rasulullah bersabda, sesiapa yang berwuduk daripada rumahnya, daripada hotelnya, kemudian pergi ke Masjid Quba, sembahyang 2 rakaat, maka dia memperolehi pahala 1 umrah. Fahaman di sebaliknya ialah kalau 4 rakaat 2 pahala umrah, 10 rakaat bermakna 5 pahala umrah. Rasulullah SAW memikul batu bata, batang kurma dan pelepah tamar untuk membina Masjid Quba ini. Ketika Rasulullah berada di Quba, berlaku suatu peristiwa besar dalam sejarah. Apabila seorang yang bernama Salman Al-Farisi, yang asalnya daripada negeri Parsi, anak kepada Dahqan, anak kepada ulama agama Majusi, yang dididik oleh ayahnya untuk menjadi penyambung kepada agama Majusi, pada suatu hari ayah dia menerima 2 jemputan, satu sebelah sana, satu sebelah sana. Lalu dia minta Salman pergi satu dan ayah dia pergi satu. Di tengah jalan, Salman berhenti di sebuah gereja Nasrani. Pada ketika itu dia terdengar bunyi loceng dan dia tertarik. Apabila dia masuk, dia melihat cara orang-orang Nasrani bersembahyang. Lama dia bertanya tentang agama tersebut, asal usul dan bagaimana pengamalan agama Nasrani, menyebabkan dia terlepas. Kalau kita majlis tahlil lah, majlis yang disuruh ayah dia. Apabila dia balik, ayah dia tanya, dia menceritakan apa yang berlaku, menyebabkan ayah dia marah, ayah dia pukul dia, dan ayah dia rantaikan dia. Beberapa lama, Salman berpakat dengan kakaknya, jika sekiranya ada rombongan daripada negeri Parsi yang pergi ke negeri Syam, ke Palestin, beritahu kepadanya. Tak berapa lama, datanglah rombongan daripada negeri Parsi yang nak pergi ke negeri Syam. Kakak dia buka ikatan dan Salman pun melarikan diri ke Palestin. Sampai di Palestin, dia memberi khidmat kepada 7 orang padri. Padri yang pertama dia bagi khidmat pada hari Ahad. Padri ini memberi ucapan di khalayak ramai, minta orang bersedekah. Tapi sayangnya, sebahagian besar disimpan di dalam peti miliknya, sebahagian kecil sahaja didermakan. Apabila padri ini meninggal dunia, orang ramai datang untuk memberi penghormatan. Lalu Salman pun memberitahu, sebenarnya tuan kamu ini jahat. Salman pun tunjuk 7 peti yang penuh dengan harta kekayaan yang dikumpulkannya. Maka pengikut dia kata, demi Allah kita tak akan kebumikan dia, kita akan solid dia, kita akan rejam dia. Sebelum
padri ini meninggal dunia, Salman bertanya kepada siapa kamu nak wasiatkan diriku. Lalu dia pun beritahu kamu memberi khidmat kepada fulan bin fulan. Dia pun bagi khidmat. Apabila padri itu nak mati, dia tanya kepada siapa pula kamu nak suruh aku beri khidmat selepas daripada ini. Dia pun kata kamu berkhidmat kepada fulan bin fulan. Sehinggalah padri yang ketujuh, apabila Salman tanya kepada siapakah engkau nak wasiatkan diriku selepas daripada kematian kamu, padri yang ketujuh membocorkan rahsia. Katanya, setahu aku dah tak ada lagi orang yang berpegang teguh dengan kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam di atas muka bumi ini. Namun di dalam kitab Injil diberitahu telah tiba masanya Nabi akhir zaman diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu nak kenal Nabi akhir zaman, dia ada 4 tanda. Pertama, dia akan dikeluarkan daripada kampung halamannya dan akan berhijrah ke suatu tempat yang mempunyai zu nakhlatain, 2 kebun tamar yang luas, iaitulah Yasrib. Yang kedua, kalau kamu bagi sedekah kepadanya, dia tidak memakan sedekah. Yang ketiga, kalau kamu bagi hadiah kepadanya, dia menerima hadiah dan memakan hadiah. Yang keempat, di antara 2 belikatnya, 2 katifaihi, ada cok khataman nabiyyin, Nabi akhir zaman seperti buah apple. Apabila padri yang ketujuh ini meninggal dunia, Salman mengupah suatu rombongan yang datang ke Yasrib, diikuti oleh Salman. Sampai di tengah jalan Salman ditipu. Sampai di Madinah Salman dijual dan dibeli oleh seorang Yahudi bernama Finhas. Ketika Rasulullah berada di Quba, Salman berada di atas pokok tamar. Pada ketika itu Finhas balik, dia kata, qatalallah, celaka. Di Quba ada orang mengaku menjadi Nabi. Salman apabila dia dengar, dia turun daripada pokok tamar, dia pun kata, pakcik, apa yang pakcik cakap? Lalu Finhas pun bagi penampar kepada dia, jangan masuk campur urusan orang tua. Namun terngiang-ngiang di telinga Salman, di Quba ada orang mengaku menjadi Nabi. Dia pun ambil buah tamar. Dalam diam-diam dia pergi jumpa Rasulullah di Quba. Dia kata, aku tahu kamu datang daripada jauh. Kamu berada dalam kesusahan dan kepayahan. Inilah buah tamar sedekah daripadaku kepada kamu. Dia menggunakan perkataan sedekah. Rasulullah pun ambil. Rasulullah ucap terima kasih banyak-banyak kepada Salman. Kemudian Rasulullah bahagi-bahagikan kepada para sahabat. Dan Rasulullah tidak memakannya. Dalam fikiran Salman, ini satu. Selepas 4 hari, hari Khamis Rasulullah bertolak pergi ke Yasrib. Sampai di tengah jalan, masuk waktu Jumaat. Maka Rasulullah pun sembahyang Jumaat di tempat tersebut, di pertengahan jalan antara Quba dengan Yasrib. Tempat di mana Rasulullah bersembahyang Jumaat buat pertama kali di Madinah dipanggil Masjid Jumaat. Masjid Jumaat. Kemudian Rasulullah pun meneruskan perjalanan. Akhirnya sampai di Yasrib. Unta yang dinaiki oleh Rasulullah pusing. Buat kali pertama, Rasulullah kata, inilah masjidku. Selepas sahaja unta itu berpusing, sahabat pun pegang tali unta Rasulullah. Ya Rasulullah, duduk rumah saya, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, duduk rumah saya, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, duduk rumah saya. Rasulullah kata, da'uhu, biarkan dia. Biarkan untaku yang menentukannya. Jemaah teringat tak masa Lady Diana dengan Dodi Al-Fai accident dahulu? Dia naik kereta apa? Kereta Mercedes 600 GSL kan? Ya, kita tahulah kereta rasmi Lady Diana dengan Dodi Al-Fai, kita tahu. Jadi soalan ustaz, apa nama unta Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenderaan rasmi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata, biarlah untaku yang bernama sekian-sekian yang menentukannya. Apa nama? Al-Camel. Al-Camel tu sama dengan Al-Unta.
Al-Jamal pun sama lah tu. Al-Camel. Rasulullah kata, biarlah untaku yang bernama Al-Qaswa yang menentukannya. Akhirnya unta Rasulullah barakat melutut di hadapan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Rasulullah duduk di rumah Abu Ayyub beberapa hari, sehingga rumah yang dibina untuknya di tepi Masjid Nabawi ataupun sekarang ni kubur Nabi SAW, itu adalah rumah Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga selesai, barulah Rasulullah berpindah ke rumahnya. Sampai sahaja di Madinah, di Yasrib ini Rasulullah pertama sekali dia tukar nama Yasrib kepada Madinatul Munawwarah, bandaraya yang bergemerlapan, bercahaya. Kalau kita berada di Madinah tengah malam, kita akan tengok betul apa yang Rasulullah cakap ini penuh dengan cahaya. Hebatnya pembangunan di Madinah itu, Datuk Bandar Madinah tidak membenarkan bangunan-bangunan yang dibina melebihi menara masjid. Hanya dibenarkan paling tinggi 14 tingkat, tidak boleh melebihi menara masjid. Dan kita melihat perkara yang paling menarik perhatian kita ialah Kubbatul Khadra, kubah hijau. Di bawah kubah hijau itulah masjid asal Nabi SAW. Di bawah kubah hijau itulah rumah Nabi. Di bawah kubah hijau itulah kubur Nabi. Di sebelah sini kubur Rasulullah, di sebelahnya Abu Bakar, sebelahnya Umar, di sebelahnya ada satu lagi tanah kosong. Dikatakan bermakna pendapat yang lemah, tanah itu, kawasan itu disediakan untuk Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Di bawah kubah hijau itu juga terletaknya mihrab Nabi. Di bawah kubah hijau itulah juga terletaknya mimbar Nabi. Di bawah kubah hijau itulah juga terletaknya tempat Bilal azan. Di bawah kubah hijau itulah juga terletaknya Raudatun min Riyadil Jannah, satu taman daripada taman-taman syurga. Rasulullah bersabda, ma baina baiti wa mimbari Raudatun min Riyadil Jannah. Apa yang terletak antara rumahku dan mimbarku, Raudah, satu taman daripada taman-taman syurga, yang merupakan tempat yang kedua paling makbul doanya selepas multazam di Mekah. Apabila kita berada di mihrab Nabi itu, kita teringat ketika Nabi SAW bersama dengan para sahabat di situ, zata yaumin, pada suatu hari, iztala'a alaina rajulun syadidu bayadis siyabi. Tiba-tiba datang seorang lelaki yang amat putih pakaiannya, syadidu sawadis sya'ari, amat hitam rambutnya, la yura alaihi asarus safari, tak nampak kesan perjalanan jauh. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, lalu dia sandarkan lutut dia kepada lutut Nabi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhizaihi, lalu dia letak tangan di atas paha Nabi. Faqala ya Muhammad akhbirni anil Islam, lalu dia kata, wahai Muhammad, cuba kamu beritahu aku apa itu Islam. Nabi Muhammad pun jawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Apabila Nabi Muhammad jawab, dia kata, qala sadaqta, kamu betul wahai Muhammad. Fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiqu. Kami rasa pelik, kenapa dia tanya, lepas tu dia pula membenarkannya. Dia pula kata, ya wahai Muhammad, betul. Lalu dia tanya, akhbirni anil iman, wahai Muhammad, cuba kamu beritahu aku apa itu iman. Nabi Muhammad kata, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina biqadarihi wa khairihi wa syarrihi. Lalu dia kata, qala sadaqta, betul wahai Muhammad apa yang kamu jawab. Kemudian dia tanya lagi, apa itu ihsan? Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan. Nabi Muhammad jawab, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah. Ihsan itu ialah kamu sembah Allah seolah-olah kamu nampak Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jika sekiranya kamu tak nampak Allah Subhanahu wa taala, yakin dan percayalah bahawa Allah Subhanahu wa taala nampak kamu. Kemudian dia tanya lagi, ya Muhammad, mata sa'ah, wahai Muhammad, bilakah berlakunya kiamat?
Nabi Muhammad jawab, mal mas'ulu anha bi'a'lami minas sa'il. Tidaklah orang yang bertanya lebih tahu daripada orang yang kena tanya. Orang yang bertanya pun tak tahu, orang yang kena tanya pun tak tahu. Lalu dia tanya lagi, wa ma amaratuha. Apakah tanda-tanda nak berlakunya kiamat? Nabi Muhammad jawab, antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal urata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Apabila kamu tengok seorang ibu melahirkan anak, kemudian anak itu memperhambakan mak dia. Apabila kamu tengok orang dahulunya orang miskin, orang kampung, petani, peladang yang tak pakai selipar, yang ternak kambing, berlomba-lomba membina rumah batu, itulah tanda nak berlakunya kiamat. Summan talaka, lelaki itu pun beredar selepas 3 hari. Fala bistu malia, dia pun tanya, ya Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, kamu tahu tak siapa yang bertanya pada hari itu? Lalu Umar kata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya sahaja yang maha mengetahui. Rasulullah kata, fa innahu Jibril. Itulah dia malaikat Jibril. Atakum yu'allimukum umura dinikum. Dia datang kepada kamu, nak ajar kepada kamu urusan agama kamu. Pintu di mana lelaki itu masuk dipanggil Babu Jibril. Jadi kalau kita nak masuk Raudah, salah satu pintu yang kita boleh masuk ialah Babu Jibril. Jadi itulah kisah sebuah sedikit yang berlaku ketika Rasulullah SAW berada di bawah Qubbatul Khadra, iaitulah di mihrab itu. Mihrab itu asalnya 2 tiang mu'allaqah yang bersandar keduanya tempat Aisyah sembahyang. Namun apabila Rasulullah nak sembahyang berjemaah, Rasulullah jadikan tempat itu sebagai mihrabnya. Siapakah orang yang pertama sekali membina mihrab yang ada? Iaitulah Umar bin Abdul Aziz. Begitu juga mimbar. Asalnya mimbar itu dibuat daripada batang kurma. Apabila Rasulullah nak naik khutbah, batang kurma itu menangis. Rasulullah pun turun peluk dia. Peluk. Baru naik khutbah. Pernah berlaku apabila Rasulullah pergi berperang. Sebulan pergi, sebulan balik, sahabat masuk ke dalam masjid, dia terdengar suara hanin, suara tangisan, kerinduan. Tengok kanan, tak ada. Tengok kiri, tak ada orang. Tengok belakang, pun tak ada. Tengok depan, pun tak ada. Kalau kita, dah lari. Dah lari. Sahabat pergi, rapat dengan mimbar. Dia tanya, adakah kamu menangis? Jawabnya, ya. Kenapa kamu menangis? Dia kata, rindu kepada Nabi SAW. Baru 2 bulan tak jumpa Nabi dah rindu. Jadi kalaulah batang kurma rindu kepada Nabi SAW, takkan yang tak batang kurma tak rindu kepada Nabi SAW. Apabila Rasulullah sampai di Madinah, dia buat 3 perkara. Pertama, dia bina masjid, merupakan tempat hubungan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan hubungan sesama manusia. Yang kedua, Rasulullah bina pasar Madinah bertujuan untuk berlakunya aktiviti ekonomi. Apabila selepas daripada itu, Abdurrahman bin Auf memimpin sahabat-sahabat ahli-ahli perniagaan untuk memecah monopoli Yahudi. Apabila Abdurrahman datang ke Madinah dalam keadaan selai sepinggan, Rasulullah buat yang perkara yang ketiga untuk menyelesaikan permasalahan ini, iaitulah at-ta'akhi, dipersaudarakan di antara Aus dan Khazraj, mewakili orang Ansar dengan Muhajirin. Salah satunya Sa'ad bin Ar-Rabi' dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf. Apabila Abdurrahman bin Auf datang jumpa dengan Sa'ad bin Ar-Rabi', Sa'ad bin Ar-Rabi' kata, ya Abdurrahman, aku di antara orang yang kaya di Madinah. Aku mempunyai beberapa buah kebun. Kamu pergi tengok kebun aku, kebun tamar lah. Kamu pergi tengok. Yang mana kamu berkenan, aku akan berikan kepada kamu. Ya Abdurrahman, aku juga mempunyai beberapa orang isteri. Kamu pergi tengok isteri aku yang mana kamu berkenan. Aku akan ceraikan dia, apabila tamat iddah kamu kahwinlah dengan dia. Namun Abdurrahman bin Auf bukanlah orang yang mengambil kesempatan di atas kebaikan sahabatnya. Dia kata, barakallahu fi malika wa fi usratika.
Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kaum keluarga kamu dan juga harta kamu. Kalau kamu boleh tunjuk kepada aku di mana terletaknya pasar Madinah, itu merupakan suatu pertolongan yang amat besar. Sa'ad bin Ar-Rabi' pun tunjuk di mana terletaknya pasar Madinah. Hari pertama Abdul Rahman bin Auf melihat perjalanan market pasaran, hari kedua dia mula berniaga dadeh. Selepas dia berniaga dadeh, dia melihat bahawa musim sejuk akan datang, lalu dia modalkan untuk membeli baju bulu dan dia berniaga baju bulu. Apabila dia telah mengumpulkan sedikit modal yang agak banyak, lalu dia pun pergi ke negeri Syam. Dia telah mempunyai rangkaian semasa di Mekah dahulu dengan peniaga-peniaga di negeri Syam. Lalu dia beli barang-barang asasi daripada negeri Syam. Apabila sampai di Madinah, dia agih-agihkan kepada peniaga-peniaga Islam, sahabat-sahabat, untuk berniaga di pasar Madinah. Selepas daripada itu, Abdul Rahman bin Auf berjaya memecah monopoli Yahudi di pasar Madinah. Berdasarkan kepada ini, kalau kita baca sejarah Abdul Rahman bin Auf, kita sepatutnya selepas daripada Doha ini berazam, bercita-cita untuk berniaga. Kenapa? Sabda Nabi SAW, tis'atu a'syari rizki fit tijarah, 9/10 sumber rezeki datangnya daripada perniagaan. Yang kedua, daripada 10 orang yang dijamin syurga, 6 daripadanya businessman. Siapa yang dijamin syurga? Pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Kedua, Umar bin Al-Khattab. Ketiga, Uthman bin Affan. Keempat, Ali bin Abi Talib. Kelima, Talhah bin Ubaidillah. Az-Zubair bin Al-Awwam. Sa'ad bin Abi Waqqas. Abdul Rahman bin Auf. Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah. Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid. Termasuk tadi Abdul Rahman bin Auf. Jadi 10 orang yang dijamin syurga ini, 6 daripadanya businessman. Chances nak masuk syurga lagi besar jika sekiranya kita menjadi ahli perniagaan. Setelah Rasulullah buat 3 perkara, masuk tahun kedua hijrah, berlakulah peperangan yang pertama di dalam Islam, iaitulah peperangan Badar Al-Kubra. Ramai orang tersilap. Dia kata berlakunya peperangan Badar Al-Kubra disebabkan Rasulullah keluar untuk menghalang kafilah perdagangan Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Sebenarnya tidak. Quraisy lah yang memulakannya. Apabila sahabat-sahabat berhijrah ke Madinah, Quraisy merampas harta milik orang Islam di Mekah, kemudian dikumpulkan, dibawa oleh Abu Sufyan pergi ke negeri Syam, membeli barang-barang perdagangan untuk mendapat keuntungan yang besar. Daripada keuntungan itu, mereka akan memperkuatkan pasukan tentera Quraisy untuk menentang Nabi SAW. Sebagai ganti apa yang dirampas oleh orang-orang Quraisy di Mekah, maka Rasulullah keluar untuk menghalang kafilah perdagangan yang dibawa oleh Abu Sufyan. Namun Abu Sufyan bukanlah orang yang bodoh. Dia tahu jalan-jalan Madinah bahaya. Dia pun hantar special branch dia, mata-mata dia. Dia pun dapat tahu bahawa Rasulullah telah pun keluar dengan 313 orang menghalang kafilah ini. Cepat-cepat dia hantar utusan ke Mekah. Siapa? Damdam bin Amru. Awal sampai di Mekah, Damdam ini, dia pusing kuda dia, dia koyak baju dia, dia lukakan hidung dia. Dia kata, an-najdatan najdata, pertolongan cemas, pertolongan cemas, pertolongan cemas, harta kamu wahai Quraisy. Dalam waktu yang singkat, yang tak boleh datang hantar wakil, berkumpul 1000 orang. Siapa jadi ketua? Abu Jahal. Mereka menuju ke perlembahan Badar. Dalam waktu yang sama, Abu Sufyan membawa lari kafilah perdagangannya melalui jalan tepi laut. Apabila dah masuk sempadan Mekah, Abu Sufyan tulis surat kepada Abu Jahal, wahai Abu Jahal, harta kamu telah pun selamat. Tidak ada keperluan kepada kamu untuk meneruskan perjalanan, harta dah selamat, baliklah. Namun Abu Jahal kata, demi Allah, kita tidak akan balik. Demi Allah, kita akan teruskan perjalanan kita sampai ke perlembahan Badar.
Kita duduk 3 hari, kita minum arak, kita buat majlis tari menari, kita tunjukkan kekuatan kita sehingga orang Arab di Semenanjung Tanah Arab akan tetap gerun kepada kita. Rupa-rupanya Allah Subhanahu Wa Taala melakukan perancangan yang lain. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka melakukan perancangan, Allah juga melakukan perancangan. Sesungguhnya perancangan dan tipu daya Allah adalah sebaik-baik perancangan dan tipu daya. Rasulullah keluar nakkan kafilah perdagangan Quraisy. Allah pertemukan dengan 1000 orang tentera yang lengkap dengan senjata. Apabila dapat tahu Quraisy datang, 1000 orang, Rasulullah pun melakukan syura. Bangkit Khabbab kata, "Imdi ya Rasulullah, teruskan ya Rasulullah. Wallahi la naqulu laka kama qalat Banu Israil li Musa. Izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun." Teruskan ya Rasulullah, demi Allah, kami tak akan kata kepada kamu sebagaimana kaum Bani Israel berkata kepada Nabi Musa, "Pergilah kamu Musa berperang dengan Tuhan kamu, kami akan duduk di sini." Wallahi naqul, demi Allah kami akan kata, "Izhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun." Pergilah kamu berperang dengan Tuhan kamu, wahai Muhammad. Kami akan bersama-sama dengan kamu sebagai pejuang-pejuang yang akan menegakkan Islam ini. Bangkit Abu Bakar kata, "Teruskan ya Rasulullah." Bangkit Umar kata, "Teruskan ya Rasulullah." Walaupun dah 3 orang mengatakan teruskan, Rasulullah masih lagi kata, "Asyiru alayya ayyuhan nas." Bagi lagi pandangan, bagi lagi. Kenapa? Rupa-rupanya 3 orang yang bangkit ini semua orang Mekah, orang Muhajirin, mana wakil Ansar. Namun Sa'ad bin Ar-Rabi' faham. Dia bangkit, "Ka'annaka turiduna ya Rasulullah." Seolah-olah kamu mahukan kami ya Rasulullah. Rasulullah kata, "Ya." Lalu dia bangkit, "Sesungguhnya kami telah beriman kepada kamu. Kami telah membenarkan kamu. Demi Allah, jika sekiranya engkau mengharungi lautan api sekalipun, nescaya kamu akan dapati tak ada seorang Ansar pun yang tertinggal." Setelah mendapat kebulatan syura, Rasulullah pun ambil keputusan lawan. Pagi besok, pagi Jumaat nak berperang malam ni, Rasulullah kata apa? Malam ni qiyamul lail. Kalau ustaz jadi ketua terus angkatan tentera, besok nak berperang, malam ni lepas isyak jangan pergi ke mana-mana, jangan pergi makan nasi mandi lagi, jangan pergi makan nasi unta, terus tidur. Pasal besok nak berperang. Rupa-rupanya tak, kekuatan qiyamul lail adalah kekuatan yang hebat, yang menyebabkan tentera Islam tak lari daripada medan perang. Malam tu juga Rasulullah berdoa, pagi berdoa. Rasulullah berdoa bersungguhnya. Apabila dia angkat tangan, diriwayatkan sehingga nampak putih di bawah ketiaknya. Mula-mula ustaz ingat ke kitab ni salah cetak. Baca kitab lain pun begitu juga. Sebab apa? Apabila kita angkat begitu, tak nampak putih, nampak hitam. Rasulullah nampak putih. Rupa-rupanya Rasulullah dia buang bulu ketiak dia. Yang kita ni disimpan. Apabila Rasulullah angkat begitu berdoa, jatuh kain serban dia. Abu Bakar kata, "Sudah ya Rasulullah, sudah, Allah dah dengar. Apa doa Rasulullah? "Allahumma hazihi Quraisy qad akbalat bihuyalaiha wa fakhriha tuhadduka wa tukadzibu rasulaka. Allahumma fanasraka allazi wa'adtani ilaik. Allahumma in tahlik hazihi al-isabata al-yawma la tu'bad fil ard." Ya Allah, ya Tuhanku, inilah dia pasukan tentera Quraisy. Dia datang dengan keangkuhan dan kemegahannya, ya Allah. Dia datang untuk menentangmu, ya Allah. Dia datang untuk mendustakan Rasulmu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku memohon pertolongan yang telah Engkau janjikan. Ya Allah, ya Tuhanku, jika sekiranya Engkau hancurkan pasukan tentera Islam yang kecil ini, nescaya kamu tidak akan disembah lagi di atas muka bumi ini. Dalam waktu yang genting itu, rupa-rupanya Abu Jahal pun berdoa juga. Apa doa Abu Jahal? "Allahumma qta'na lirrahim
wa atana bima la nu'raf fa ahinhul ghada. Ya Allah, ya Tuhanku, inilah dia Muhammad yang memutuskan hubungan silaturrahim. Dia bawa kepada kami sesuatu yang kami tak tahu. Fa ahinhul ghada, maka musnahkanlah Nabi Muhammad pagi besok. Nabi Muhammad pun doa kepada Allah, Abu Jahal pun doa kepada Allah. Pagi tersebut Rasulullah pun mengadakan pemeriksaan barisan saf. Tiba-tiba seorang sahabat bernama Sawad sengaja membelokkan saf. Rasulullah dengan kayu yang ada pada tangannya menikam perut Sawad. Istawu ya Sawad, betulkan saf ya Sawad. Tiba-tiba Sawad kata, ya Muhammad, ya Rasulullah, kamu telah menyakitkan aku, kamu telah pukul aku, nak balas. Dalam saat yang genting itu nak balas, kalau ustaz di tempat Rasulullah cabut pedang, pancung je. Tapi Rasulullah dia buka perut dia. Dia kata, ya Sawad, balas ya Sawad, balas. Sawad pun menghampiri dekat dengan Nabi SAW. Apabila dah dekat, dia terus cium perut Nabi. Rasulullah kata, kenapa kamu buat begitu ya Sawad? Dia kata, ya Rasulullah, tak nampak ke ya Rasulullah tentera Quraisy? Saya mengharapkan inilah sentuhan kali terakhir kulitku dengan kulitmu ya Rasulullah. Saya nak mati syahid. Kemudian Rasulullah pun memberi ucapan, sesiapa yang berperang bersungguh-sungguh pada hari ini, siapa berperang bermati-matian pada hari ini, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepadanya syurga. Seorang sahabat yang sedang memakan buah tamar, ada baki beberapa biji buah tamar. Apabila dengar saja seruan Rasulullah, dia rasa lambat sangat nak habiskan baki buah tamar. Kalau kita, inilah peluang terakhir nak makan. Makan banyak-banyak. Sahabat itu campak buah tamar, lalu dia pun merempuh musuh dia, berperang bermati-matian sehinggalah dia mati syahid. Apabila musuh datang, Rasulullah hajar, kalau sekiranya musuh berada dalam jarak jauh, kamu guna panah. Apabila musuh dekat sedikit, guna tombak. Apabila musuh dekat, barulah guna pedang. Sebelum tentera musuh bergerak, Rasulullah genggam pasir. Lalu Rasulullah berkata, syahatil wujuh. Syahatil wujuh, semua pasir-pasir itu memasuki mata-mata Quraisy. Finalnya, Allah Subhanahu Wa Taala memberi kemenangan kepada tentera Islam. 14 orang mati syahid. 70 tentera Quraisy dibunuh dan 70 yang lain ditawan. 70 yang dibunuh dicampak di dalam telaga buruk di perlembahan Badar. Selepas dah campak, Rasulullah pun berseru, hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa? Adakah kamu dapati apa yang dijanjikan oleh Tuhan-Tuhan kamu, berhala-berhala kamu sebenar? Faqad wajadna ma wa'ada rabbuna haqqa. Sesungguhnya kami telah dapati apa yang dijanjikan oleh Tuhan kami adalah sebenar. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah mereka dengar seruan kamu ya Rasulullah? Bukankah mereka sudah mati? Ustaz nak tanya, mereka dengar tak? Dengar. Rasulullah kata, bukan sahaja suara aku yang kuat ini dia dengar, bahkan hentakan tapak kaki kamu pun dia dengar. Apabila kita pergi perkuburan Al-Baqi', kita disunatkan bagi salam kan? Apa salam kepada ahli kubur? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kalau salam setakat tu saja, dia panggil salam takut mati. Salam kepada ahli kubur ni lain sedikit. Assalamualaikum ya ahlal kubur, antumul awwalun wa nahnu lahikun. Salam sejahtera wahai ahli kubur, kamu pergi dahulu, kami akan menyusul kemudian. Bukannya kamu pergi dulu, aku tak mati-mati. Ataupun assalamualaikum ya dara qaumin mu'minin, antum salafuna wa nahnu bil asar. Apabila kita bagi salam, dia dengar tak? Dengar. Cuma dia tidak boleh menjawabnya. Nasib baik kalau dia boleh jawab, assalamualaikum ya ahlal kubur, waalaikumsalam. Tanya ada jalan lain nak balik doha.
dikambus dalam telaga buruk. Jadi begitulah peristiwa ini berlaku pada pagi Jumaat tahun kedua Hijrah. Berapa Ramadan? 17 hari bulan Ramadan. Berlakunya peristiwa peperangan Badar Al-Kubra. Setahun tidak berlaku peperangan, genap setahun. Tahun berikutnya Quraisy mengumpulkan kekuatan 3,000 orang datang ke Uhud untuk membalas dendam. Rasulullah dapat tahu, Rasulullah pun buat majlis syura di Masjidin Nabawi. Rasulullah kata kita bertahan di Madinah. Kenapa bertahan di Madinah? Supaya kita boleh gunakan pasukan tentera wanita duduk di tingkat atas, boleh lontar batu ke bawah. Pandangan Rasulullah disokong oleh Abdullah bin Ubay bin Salul Al-Munafiq. Abdullah bin Ubay bin Salul sokong pendapat Rasulullah ada makna. Kalau berperang di rumah masing-masing, kalau sekiranya mereka tak berperang, orang tak nampak. Oleh kerana pemuda syabab yang tak terlibat dalam peperangan Badar ramai, lalu mereka kata, ya Rasulullah, hal nahnul jubana? Wahai Rasulullah, adakah kita ni penakut ya Rasulullah? Kenapa kita tak keluar ke medan Uhud, kita bertemu dengan pasukan tentera Quraisy? Majoriti pemuda-pemuda lebih kepada pandangan yang kedua. Rasulullah pun membuat keputusan bahawa kita keluar menemui musuh. Rasulullah lalu melalui shortcut Kebun Tamar. Sampai di tengah jalan, Abdullah bin Ubay bin Salul bawa lari 300 orang. Tinggal berapa orang? Tinggal 700 orang. Dengan bijaknya Rasulullah, kalau kita pergi Bukit Uhud berbentuk W. Rasulullah pilih tempat yang paling sempit sekali untuk bertahan. Di depannya ada Jabal Rumah, bukit tentera pemanah. Rasulullah telah meminta Abdullah bin Jubair bersama dengan 50 tentera pemanah bertahan di sini. Dengan pesanan, jangan kamu tinggal posisi ini sekalipun kepala-kepala kami disambar oleh burung-burung. Kami kalah teruk ataupun kami menang, jangan tinggal posisi ini. Pusingan pertama, walaupun tentera Quraisy berjumlah 3,000 orang, dia tidak boleh datang melalui kanan, dia tidak boleh datang melalui kiri, dia tak boleh datang melalui belakang, hanya melalui depan. Apabila berdepan, pusingan pertama tentera Islam menang, menyebabkan tentera Quraisy lari balik. Sahabat-sahabat pun kumpul harta rampasan perang. Tentera pemanah di atas bukit dengan niat baik. Dia kata apa? Kata kita bantu sahabat-sahabat kita kumpul harta rampasan perang. Abdullah bin Jubair kata jangan. Rasulullah dah pesan kepada kita jangan tinggal posisi ini. Tak dengar juga. 40 orang turun, tinggal 10 orang. Sedangkan Khalid Al-Walid dalam perjalanan pulang ke Mekah, sekejap dia toleh ke belakang. Dia tak boleh terima hakikat Quraisy kalah. Apabila dia tengok tentera pemanah turun daripada bukit, lalu dia pusing ke belakang, dia naik di atas bukit, dia bunuh baki 10 orang. Dia pun pergi ke belakang, dia panggil balik tentera Quraisy daripada depan. Pada ketika itu tentera Islam dipukul daripada belakang dan depan. Masa itulah datang Wahsy yang diupah oleh Hindun. Dia tengok Sayyidina Hamzah berperang memancung tengkok-tengkok Quraisy, dia biarkan saja. Apabila Sayyidina Hamzah turun daripada kudanya, dia bersembunyi balik batu, dia pun tombak Sayyidina Hamzah daripada belakang sehingga tembus ke kemaluan. Dia pun biarkan Sayyidina Hamzah, datang Hindun pun bedah dada Sayyidina Hamzah, dikeluarkan hati, dikeluarkan limpa, dimamahnya hendak ditelannya, tapi Allah Subhanahu Wa Taala tak izinkan, tak boleh nak telan. Kemudian dikeraknya telinga, dicokehnya mata, dipotongnya hidung, dicocok, dijadikan kalung. Sedih Rasulullah tengok mayat Sayyidina Hamzah. Rasulullah tidak pernah menangis seperti itu, melainkan meratapi kematian Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Rasulullah kata Sayyidus Syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib. Yang menjadi penghulu kepada orang yang mati syahid ialah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Antara yang mati ialah Mus'ab bin Umair, duta Islam yang pertama ke Madinah. Di antara yang mati ialah Abdullah bin Jahsh. Di antara yang mati ialah Mus'ab bin Umair. Antaranya lagi Hanzalah
Antara lagi Abdullah bin Jubair, ketua pemanah. Sebab itu bila kita sampai di Bukit Uhud, sebelum kita shopping dan sebagainya, bagi salam dahulu kepada syuhada Uhud. Assalamualaikum ya Hamzatu ammu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Asadallah wa Asad Rasulih. Assalamualaikum ya Abdullah ibn Jahshin. Assalamualaikum ya Mus'ab bin Umair. Assalamualaikum ya syuhada Uhud. Assalamualaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Bagaimana boleh berhentinya peperangan Uhud ini apabila Mus'ab bin Umair yang memegang bendera putih, bendera Islam, muka dia mirip muka Nabi SAW. Apabila Quraisy datang, dia berperang, dia potong tangan kanan Mus'ab. Lalu sebelum bendera Islam jatuh, Mus'ab sambar bendera Islam dengan tangan kiri. Berperang, Quraisy pun potong tangan kiri dia. Lalu dia sambar bendera Islam dengan dada dia. Lalu datang Quraisy belah dua. Di belahnya Mus'ab bin Umair. Masa itulah Quraisy itu kata, aku dah bunuh Muhammad, aku dah bunuh Muhammad, aku dah bunuh Muhammad. Oleh kerana Quraisy datang daripada Mekah semata-mata nak bunuh Muhammad. Sekarang Nabi Muhammad sudah mati, menyebabkan mereka pun kendur di dalam serangan yang dilakukan, dan mereka pun berhenti daripada berperang. Namun apabila nak balik, Abu Sufyan tanya, ya Ibn Khattab, wahai Umar bin Al-Khattab, demi Allah aku nak bertanya, adakah benar Muhammad sudah mati? Lalu Umar pun menjawab, dia kata, demi Allah dia masih hidup dan dia dengar apa yang kamu cakap. Marah Abu Sufyan, dia kata, demi Allah kamu ni lebih benar daripada orang Quraisy mengatakan dia dah bunuh Muhammad. Abu Sufyan pun lawan, al-harbu sijal, peperangan ini silih berganti, sekali kamu menang, sekali kami menang, sama saja. Rasulullah pun ajar kepada Umar, ya Umar jawab, tak sama. Sayyidina Umar pun jawab, ya Abu Sufyan, tak sama. Macam mana tak sama? Qatlana fil jannah, qatlakum fin nar. Orang yang mati di kalangan kami masuk syurga, orang yang mati di kalangan kamu masuk neraka. Marah Abu Sufyan. Di dalam perjalanan pulang, Rasulullah pun pulang ke Madinah. Sampai di Madinah Rasulullah terfikir, nanti sampai di tengah jalan Abu Sufyan akan membuat perhitungan, dia tak dapat apa-apa daripada peperangan Uhud ini. Pertama, dia tak berjaya menjatuhkan kota Madinah, tidak berjaya menakluki kota Madinah. Yang kedua, dia tak dapat bunuh Nabi. Nanti dia akan pusing balik untuk serang Madinah. Lalu Rasulullah pun kumpul semua sekali yang terlibat dalam peperangan Uhud semalam. Masa itulah datangnya munafik Abdullah bin Ubay dan sebagainya. Dia kata, ya Rasulullah, kalau kami tahu nak berlaku begini ya Rasulullah, nescaya kami tak akan tinggalkan kamu ya Rasulullah. Rasulullah kata, la, yang boleh ikut hanyalah yang terlibat dalam peperangan semalam saja. Yang luka-luka, yang nak cedera, semua ikut. Pergi kejar Abu Sufyan. Sampai di tengah jalan, ditakdirkan oleh Allah, seorang Quraisy sedang menuju ke Madinah nak jumpa Rasulullah, nak masuk Islam. Apabila orang nak masuk Islam, jangan tunggu-tunggu lagi. Kat situ juga Rasulullah Islam kan. Kemudian dia pun tawar, apakah yang boleh aku lakukan ya Rasulullah? Rasulullah kata, kamu pecahkan saf Quraisy. Dia pun pergi cepat-cepat ke depan. Dia jumpa dengan Abu Sufyan. Dia kata, ya Abu Sufyan, ke mana kamu nak pergi? Aku nak pergi tawan Madinah. Jangan! Aku baru saja jumpa dengan Muhammad. Aku tak pernah tengok pasukan tentera yang begitu besar, yang begitu semangat sedang kejar kamu. Abu Sufyan kata, ya ke? Inni sa'irun ila Makkah. Aku balik ke Mekah. Siapa nak ikut? Maka semua sekali ikut Abu Sufyan balik ke Mekah. Kalau orang tanya kita, peperangan Uhud ini tentera Islam menang ataupun kalah? Orang Doha nak jawab apa? Menang. Menang jika sekiranya kita ambil kira hari yang kedua, pusingan yang ketiga. Kalah
jika sekiranya kita mengambil keputusan pusingan kedua, ketika orang Islam, 70 orang Islam dibunuh, syuhada Uhud dibunuh di medan peperangan tersebut, di medan perang tersebut. Ustaz nak cerita satu perkara yang kebanyakan orang tidak tahu. Asalnya mayat ini, 70 sahabat ini dikebumikan di kaki bukit, di dalam kebun tamar. Beberapa lama, Rasulullah wafat tahun ke-11 Hijrah, bermakna 10 tahun. Kemudian Abu Bakar memerintah 2 tahun setengah, 12 tahun setengah. Kemudian naik Umar memerintah 10 tahun. Di zaman Sayyidina Umar ini berlaku banjir besar. Berlaku banjir besar menyebabkan hakisan semua mayat ini timbul. Timbul dan masih lagi seperti ianya dibunuh. Masih darah mengalir. Sayyidina Umar arahkan supaya dikebumikan di medan pertempuran, iaitulah tempat makam syuhada Uhud sekarang. Kubur pertama yang di depan dikebumikan 3 orang. Pertama Mus'ab bin Umar, Hamzah bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Jahsh. Kubur besar di belakang sana dikebumikan 67 orang. Peristiwa ini membenarkan firman Allah Ta'ala, la tahsabanna allazina kutilu fi sabilillahi amwat, bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Jangan kamu menyangka orang yang mati dibunuh di dalam peperangan itu sebenarnya mereka mati. Tidak. Bal ahya'un, bahkan mereka itu hidup, inda rabbihim, di sisi Tuhannya, yurzakun, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tahun ke-3 Hijrah. Tahun ke-4 Hijrah tidak berlaku peperangan. Tahun ke-5 Hijrah berlaku peperangan apabila 22 orang Yahudi terdiri daripada Bani Quraizah dan Bani Nadir. Ketua-ketua Yahudi ini pergi ke Mekah, pergi jumpa dengan Bani Ghatafan, pergi jumpa dengan Quraisy, supaya mereka melakukan serangan kepada negara Islam Madinah dengan janji mereka akan bantu daripada dalam. 10,000 orang datang. Rasulullah pun melakukan syura. Bangkitlah Salman Al-Farisi, Salman daripada negeri Parsi. Dia kata, ya Rasulullah, inna kunna fi Faris, sesungguhnya kami di negeri Parsi, kalau kami didatangi oleh musuh yang tidak terlawan, khandakna, kami akan menggali parit. Padahal strategi mempertahankan diri menggunakan parit tidak pernah digunakan oleh orang Arab. Digunakan oleh orang Parsi. Walaupun digunakan oleh orang Parsi, dia sesuai dan tak bercanggah dengan Islam. Rasulullah terima pandangan tersebut. Cuba bayangkan, jangka masa orang Quraisy bertolak daripada Mekah ke Madinah 5 hari. Rasulullah ambil keputusan untuk gali parit sekeliling Madinah dalam masa 5 hari. Kira-kira parit yang hendak digali, kualitinya, sekira-kira lebarnya kalau kuda lompat tak lepas. Mungkin 15 kaki ataupun 20 kaki lebarnya. Kualiti dalamnya sekira-kira kalau kuda jatuh tak boleh naik. Mungkin 7 kaki ataupun 8 kaki. Dengan serba kekurangan peralatan yang tidak canggih pada ketika itu, sahabat pun overtime lah. Siang malam gali. Rasulullah pecahkan kepada beberapa grup, mesti menyiapkan dalam jarak yang telah ditentukan, dalam tempoh waktu yang telah ditentukan. Tiba-tiba berlaku satu peristiwa batu besar. Mekwal yang digunakan, pengetuk besi yang digunakan, ketuk bengkok. Ketuk bengkok, batu tak pecah. Beritahu kepada Rasulullah. Rasulullah pun datang. Rasulullah pun bismillah, Allahu Akbar, ketuk, retak. Tapi terpercik api. Dalam percikan itu Rasulullah kata, diberikan kepada aku kunci negara Parsi sebagai isyarat jatuhnya kerajaan Parsi. Aku tengok jatuhnya kerajaan Rom. Aku tengok kota-kota merah, iaitulah di Sana'a, jatuhnya negara Yaman. 3 kali Rasulullah ketuk begitu, kali ketiga barulah berkecai. Betul-betul apabila Rasulullah selesai menggali parit, datanglah tentera Quraisy. Rasulullah bahagikan ketumbukan tentera kepada 7. Satu ketumbukan tentera diketuai oleh Rasulullah. Umar bin Abdul Aziz membina masjid dipanggil Masjid Al-Fatih. Lepas tu Masjid Umar, Masjid Ali, Masjid Salman, Masjid Fatimah Az-Zahra, Masjid Bilal. Itu semua adalah benteng-benteng pertahanan yang diketuai oleh sahabat-sahabat ini. Tengok saja Quraisy nak melintasi parit, mereka akan panah.
Mereka akan lontar batu. Dalam tempoh 15 hari, Quraisy tidak berjaya merempuh parit tersebut. Pada hari ke-15, Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pun datangkan ribut. Ribut menerbangkan periuk, memadamkan api. Musim sejuk menerbangkan khemah. Abu Sufyan tak tahan. Dia pun kata, inni sa'irun ila Makkah. Aku balik ke Mekah. Maka semua sekali ikut Abu Sufyan balik ke Mekah. Apabila Abu Sufyan balik saja, tentera Quraisy balik. Pada ketika itu Rasulullah kata, al-an nagzuhum wala yagzuna. Sekarang kita pula serang mereka dan mereka tidak akan menyerang kita lagi. Rasulullah pun balik ke rumah. Baru saja nak buka baju besi, malaikat datang. Ya Muhammad, kamu dah letak senjata? Kami para malaikat belum letak senjata lagi. Pergi ke Bani Quraizah. Pergi kepada Yahudi yang telah menipu kamu, mencabuli perjanjian. Janjinya kalau musuh datang daripada luar nak serang Madinah, dia akan bersama-sama dengan Nabi mempertahankan bumi Madinah. Sekarang dia tolong orang kafir Quraisy untuk menjatuhkan kerajaan Madinah. Rasulullah pun keluar, fala tusalliyannal asra illa fi Bani Quraizah. Jangan kamu semayan asar melainkan di perkampungan Bani Quraizah. Nak cepatnya. Apabila sampai di sana dia kepung, akhirnya pun mereka pun menyerah diri, ringkas cerita, dan mereka dihalau keluar daripada bumi Madinah. Pada tahun ke-6 Hijrah, Rasulullah SAW bermimpi. Di dalam mimpinya Rasulullah melihat dia masuk Mekah di dalam keadaan aman. Lalu dia pun beritahu kepada sahabat, semalam aku mimpi kita masuk Mekah dalam keadaan aman. 1,400 orang berkumpul dengan Rasulullah datang untuk buat umrah. Dah berniat ihram di Bir Ali. Bir Ali ada 4 nama. Dia juga dikenali dengan Bir Ali, dia juga dikenali dengan Masjid Zil Hulaifah, dia juga dikenali dengan Masjid Miqat, dia juga dikenali dengan Masjid Asy-Syajarah, masjid banyak pokok. Tak ada pokok lain, pokok tamar je. Setelah berniat di situ, bergerak sampai di Hudaibiyah, Khalid Al-Walid dah halang dengan 200 pasukan tentera berkuda. Rasulullah pun kona naik atas bukit Hudaibiyah. Sampai di Hudaibiyah, dekat Masjid As-Sumaisi, lebih kurang 10 minit di sana, sahabat keputusan makanan dan minuman. Rasulullah pun panah keluar air. Masih ada lagi telaga di sana yang belum kering, yang tidak kering airnya. Ustaz pernah pergi tengok sekali. Dan kalau kita pergi Masjid As-Sumaisi di Hudaibiyah, adanya satu runtuhan masjid lama di tepinya. Di situlah tempat berlakunya perjanjian Hudaibiyah. Mula-mula Rasulullah hantar Umar, ya Umar, kamu pergi beritahu kepada Quraisy, kita datang bukan untuk berperang, kita datang untuk buat umrah. Umar kata, tak boleh ya Rasulullah, aku ada kes ya Rasulullah, kamu suruhlah orang lain. Apa kes dia? Masa nak hijrah dahulu, Umar dia naik atas bukit ni, dia kata, sesiapa yang ingin melihat seorang ibu menangisi kematian anaknya, silalah halang saya di tempat sekian-sekian, besok saya nak hijrah ke Madinah. Sesiapa yang ingin melihat seorang isteri menangisi kematian suaminya, silalah halang saya di tempat sekian-sekian, besok saya nak hijrah ke Madinah. Besok dia keluar dengan 20 orang kaum keluarganya, tak ada seorang pun Quraisy yang berani menghalang Sayyidina Umar. Sekarang kalau dia pergi seorang-seorang, Quraisy akan sesah dia. Sebab itu dia kata, aku ada kes ya Rasulullah, suruh orang lain. Rasulullah pun suruh Sayyidina Uthman bin Affan datang beritahu Quraisy, kami datang untuk buat umrah, bukannya untuk berperang. Namun Quraisy melambat-lambatkan Sayyidina Uthman, menyebabkan tersebar berita mengatakan Sayyidina Uthman telah pun dibunuh. Marah Rasulullah dan para sahabat, berbai'ah di bawah pokok Ridwan. Sayyidina Umar tarik dahan pokok, semua berbai'ah dengan Nabi akan berperang sehingga ketitisan darah terakhir untuk menuntut bela di atas kematian Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an. Quraisy tengok bersemangatnya Rasulullah nak berperang, dia pun takut. Lalu dia pun hantar utusan untuk buat perjanjian. Mula-mula daripada Muhammad Rasulullah. Wakil Quraisy kata, kami tak setuju. Kalau kami iktiraf kamu sebagai Rasulullah, nescaya kami tak akan serang kamu, kami tak akan lawan kamu. Lalu Rasulullah kata, okey, antara Muhammad bin Abdullah, tukar. Apa bunyi perjanjiannya? Pertama, orang
Islam tak boleh masuk Mekah pada tahun ini, kena balik dulu ke Madinah, datang tahun depan. Ni 430 km. Bukannya naik bas, bukannya naik kereta Pajero dan sebagainya. Jalan kaki, naik unta, kena balik. Yang kedua, mana-mana orang Quraisy yang murtad masuk Islam, hendaklah dihantar balik kepada Quraisy. Mana-mana orang Islam murtad masuk Quraisy sembah berhala, tidak perlu dihantar balik kepada orang Quraisy. Berlaku gencatan senjata 10 tahun antara Rasulullah dengan orang Quraisy. Yang ketiga, mana-mana kabilah yang nak bergabung dengan Muhammad boleh bergabung dengan Muhammad, yang nak bergabung dengan Quraisy boleh bergabung dengan Quraisy. Di sini Khuza'ah bergabung dengan Muhammad, Bani Bakar bergabung dengan Quraisy. Sedangkan Khuza'ah dan Bani Bakar mempunyai dendam kesumat, dendam lama sejak datuk nenek moyang mereka berbunuh-bunuhan antara satu sama lain. Bani Bakar jahat, dia menggunakan kelebihan waktu tengah malam, dia kumpul pasukan tentera Quraisy, maka dia pergi serang Khuza'ah tengah malam. Dia bunuh 30 pembesar Khuza'ah. Sebahagiannya berjaya melarikan diri pergi jumpa dengan Nabi SAW. Ini adalah pencabulan daripada perjanjian Hudaibiyah. Dan perjanjian Hudaibiyah ini menang orang Islam. Kenapa? Pertama, apabila orang Quraisy masuk Islam, hantar balik kepada Quraisy, mereka boleh berdakwah di kalangan kaum keluarganya ataupun di kalangan orang Quraisy secara legally, mengikut perjanjian. Quraisy tak boleh marah. Yang kedua, tak berlaku orang Islam murtad masuk Quraisy. Orang yang dah sembah berhala, tiba-tiba dapat hidayah sembah Allah, dia tak mungkin balik sembah berhala. Yang kedua, apabila berlaku gencatan senjata, sayap kiri musuh Islam, Yahudi telah pun dihalau keluar daripada Madinah tahun ke-5 Hijrah. Sekarang sayap kanan musuh Islam, Quraisy telah pun bersedia buat perjanjian. Apabila musuh bersedia buat perjanjian dengan orang Islam, bermakna musuh iktiraf kekuatan orang Islam, memberi peluang kepada Rasulullah untuk berdakwah di luar daripada semenanjung tanah Arab. Rasulullah hantar surat kepada Kisra, Raja Parsi, Kaisar, Raja Rum, Raja Ali, Raja Yaman, Raja Makukis, Raja Mesir. Ustaz bawa cerita satu je. Apabila hantar surat kepada Raja Makukis sambut baik surat. Dia tak terima Islam, tapi apabila nak balik, dia hadiahkan 2 orang hamba perempuan yang sangat cantik. Seorang nama Maryah Al-Qibtiyah. Jadi Rasulullah berkahwin, ada riwayat kata Rasulullah bersekedulkan atas dasar hamba, dapatlah anak bernama Ibrahim. Tapi anak itu meninggal dunia pada hari ke-7. Orang kita pun nak letaklah nama, ikut nama isteri Nabi, Maryah Al-Qibtiyah binti Ismail. Tak jadi. Sebab apa? Maryah Al-Qibtiyah bangsa Qibti bin Ismail Jawa. Tak jadi. Dia sepatutnya Maryah Al-Jawiyah binti Ismail, atau Maryah Al-Bugisiyah binti Ismail Al-Bugisiyah juga. Baru betul. Kalau nak ambil juga, letak je nama Maryah saja. Al-Qibtiyah tu bangsa dia. Jadi sebagai penutup pada petang ini, yang terakhir sekali pada tahun ke-8 Hijrah apabila berlaku pencabulan, Rasulullah pun balik dengan 10,000 angkatan tentera untuk melakukan pembukaan kota Mekah. Rasulullah dalam keadaan sujud di atas keldainya masuk melakukan pembukaan kota Mekah sebagaimana mimpi Rasulullah. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal haram insyaallahu aminin. Bahawa Allah Subhanahu wa taala telah membenarkan mimpi nabinya sallallahu alaihi wasallam bahawa kamu akan masuk Mekah di dalam keadaan aman. Apabila sampai di Mekah, dia tengok 360 ekor berhala berada di Kaabah. Rasulullah dengan busa yang ada pada tangannya baca ayat laqad ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya telah datang kebenaran, telah terbukti kebatilan, sesungguhnya kebatilan itu pasti hancur. Ketuk berkecai, ketuk berkecai, ketuk berkecai. Tak berapa lama turunlah surah An-Nasr menceritakan kemenangan tentera Islam. Surah An-Nasr ayatnya apa? Surah An-Nasr. Qul a'udzu birabbin nas, itu surah An-Nas.
Surah An-Nasru. Wal asri. Wal asri itu surah Al-Asr. Ni, kalau tunggu maghrib pun tak dapat jawab. Surah An-Nasru ialah iza ja'a nasrullahi wal fath. Allah dah nak cakap tadi ustaz. Dah nak cakap, begitulah selalu. Iza ja'a nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah dan pembukaan kota Mekah. Wa ra'aitan nas, kamu akan tengok manusia yadkhuluna fi dinillahi afwaja, berbondong-bondong masuk Islam. Fasabbih, bertasbihlah kamu, wastaghfirhu, dan minta ampunlah kamu banyak-banyak. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan yang Maha menerima taubat daripada hamba-hambanya. Jadi dengan pembukaan kota Mekah itu bermakna Rasulullah telah pun mencapai kemenangan, dan surah ini merupakan ucapan selamat tinggal Allah kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Jadi cukup sekali itu untuk pada petang ini. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang tidak baik itu datangnya daripada kejahilan dan kebodohan kita sendiri. Aminkan doa Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tidak ada tempat kami mengadu hal melainkan kepada Engkau, ya Allah. Tidak ada tempat kami mohon pertolongan melainkan kepada Engkau, ya Allah. Tidak ada tempat kami mohon hajat daripada segala hajat-hajat kami melainkan kepada Engkau, ya Allah. Justru itu kurniakanlah kepada rombongan umrah kami pada kali ini, ya Allah. Termasuk dalam perhimpunan dan perjumpaan dan rombongan umrah yang diberi keberkatan dan kerahmatan oleh-Mu, ya Allah. Dan jadikanlah kepulangan kami selepas daripada ini sebagai kepulangan yang terselamat, yang terjaga daripada kami melakukan maksiat kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kurniakanlah kepada kami ini kebaikan, bukan saja kebaikan di dunia ini, tetapi juga kebaikan di hari akhirat nanti. Diberi keselamatan daripada segala mara bahaya, sama ada kami menyedarinya ataupun kami tidak menyedarinya, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jika sekiranya kami ini berada dalam keadaan berpenyakit, ya Allah, walau bagaimana berat sekalipun penyakit-penyakit yang dialami oleh kami, ya Allah, penyakit kencing manis, ya Allah, penyakit darah tinggi, ya Allah, penyakit gout, ya Allah, penyakit jantung, ya Allah, atau apa sahaja penyakit-penyakit yang kami sedari ataupun kami tidak menyedarinya, ya Allah, maka kami mohon dengan nama-Mu yang Maha Agung, yang telah Engkau namakan nama tersebut pada diri Engkau sendiri, ataupun Engkau telah maklumkan nama tersebut kepada sesiapa di atas muka bumi ini, supaya Engkau cucuri rahmat-Mu, Engkau sembuhkan segala penyakit-penyakit yang dialami oleh kami, ya Allah. Kami doakan kepada-Mu dengan berkat Bismillah syifa, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirkafi, Bismillahirmu'afi, Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Kami doakan kepadamu, ya Allah, dengan berkat selawat syifa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kami doakan kepadamu, ya Allah, dengan berkat ayat syifa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kejayaan cemerlang di dalam kerjaya dan bisnes kami, ya Allah. Berikanlah kejayaan cemerlang kepada anak-anak kami, ya Allah, di dalam peperiksaan pada tahun ini ataupun peperiksaan di masa-masa yang akan datang. Sesungguhnya kejayaan mereka adalah kejayaan diri mereka sendiri, ya Allah. Kejayaan mereka adalah kejayaan kami sebagai ibu dan ayahnya, ya Allah. Kejayaan mereka adalah kejayaan bangsa Melayu, ya Allah. Kejayaan mereka adalah kejayaan dakwah, ya Allah. Kejayaan mereka adalah kejayaan ummah, ya Allah. Kejayaan mereka adalah kejayaan Islam itu sendiri, ya akramal akramin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.